Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang menuju ke makam Bilal bin Rabah yang terletak di Yordania. Dan di sini dikatakan cuma makamnya saja. Berkemungkinan Bilal bin Rabah pernah datang ke sini dan menetap di sini. Sebenarnya kubur ataupun jenazah Bilal berada di Babu Saghir di Syria. Untuk kita akan ziarah sini dulu. Ini ambil gambar. Makamnya udah. Makamnya. Ini adalah merupakan makam Abdurrahman bin Auf yang terletak di Yordania. Dan dipercayai bahawa Abdurrahman bin Auf pernah datang ke sini dalam perjalanannya ataupun mungkin juga menetap di sini. Sebenarnya Abdurrahman bin Auf dikuburkan di Baqi', iaitu beliau telah meninggal dunia semasa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Abdurrahman bin Auf adalah merupakan salah seorang sahabat yang telah dijanjikan syurga, ataupun 10 orang sahabat yang telah dijanjikan syurga. Jadi beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya dan menjadi contoh kepada usahawan yang lain dalam mengembangkan Islam, dan juga seorang yang amat dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah merupakan peristiwa berlakunya Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi ini adalah merupakan peristiwa 7 orang pemuda bersama anjing mereka yang Allah telah tidurkan selama 309 tahun. Adapun dari segi tempat berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi ini, ada 3 tempat. Yang pertama di Turki, yang kedua di Syria, dan yang ketiga di Abu Alanda di Yordania. Adapun di Turki, kebanyakan ahli kitab daripada golongan Nasrani dan juga Yahudi menganggap bahawa di Turki adalah merupakan tempat yang sahih berlaku. Adapun golongan Islam ataupun sarjana Islam menganggap bahawa di Abu Alanda ini adalah merupakan tempat yang sahih berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi kerana ada beberapa sebab. Yang pertama, terdapatnya ittifaq ataupun beberapa kaca yang dijumpai dalam gua ini. Yang keduanya, dijumpai batu bersurat yang tertulis perkataan Ar-Rakim, di mana ianya bersesuaian dengan Al-Quranul Karim. Am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu mengira bahawa peristiwa Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu satu perkara yang luar biasa bagi Allah melakukannya? Jadi batu bersirat yang terdapat dalam gua ini ada perkataan Ar-Raqim. Ar-Raqim ini adalah setengah mendapat mengatakan disembahkan kepada kitmir ataupun anjing. Yang keduanya dikatakan bahawa Ar-Raqim ini adalah kawasan tempat di mana berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi ini. Adapun dari segi tarikh berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi, ada 2 pendapat yang masyhur, iaitu pada tahun 249 Masihi. Pendapat kedua mengatakan pada tahun 89 hingga 117 Masihi, iaitu di zaman kerajaan Tarjan. Tetapi kita lebih cenderung kepada mengatakan bahawa peristiwa Ashabul Kahfi ini terjadi pada zaman Tarjan, kerana pada tahun 106 Masihi kerajaan Romawi telah menakluki Yordania, termasuk Petra dan juga kawasan Aman. Dulu Aman dikenali sebagai Rabat Amon, dihuni oleh kaum Amon. Kemudian apabila kaum Romawi menakluki Aman, mereka telah merubah kepada nama Philadelphia. Kemudian kita dapati setelah kerajaan Romawi menakluki Yordania,
mereka telah melantik seorang gubernur ataupun raja untuk memerintah Yordania yang dikenali sebagai Dicyanus atau dia dikenali sebagai Dicyanus. Jadi Dicyanus ini adalah merupakan seorang raja yang zalim di mana dia telah memerintahkan seluruh penduduk Yordania ini mengikuti ajaran agama Romawi kuno, iaitu menyembah patung Jupiter. Sesiapa yang tidak menyembah maka akan dibunuh. Dalam pada itu kita terdapatnya 6 orang sahabat ataupun pemuda yang masih beriman kepada Allah SWT. Pemuda ini adalah golongan bangsawan dan ada setengah pendapat mengatakan ianya adalah anak raja. Ataupun ada setengah pendapat lagi mengatakan dianya adalah merupakan penasihat raja. Termasuklah kalau kita dapati yang termasyhurnya Mak Salmina yang merupakan ketua, dan di mana mereka ini telah bermuafakat bagaimana untuk nak menyelamatkan diri daripada dibunuh oleh raja tersebut. Maka mereka telah secara terang-terangan telah mengisytiharkan kepada Raja Dicyanus akan keimanan mereka. Warabatna ala qulubihim iz qam faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Di mana di hadapan raja 6 orang pemuda ini telah mengisytiharkan bahawa mereka adalah menyembah Tuhan langit dan bumi dan mereka tidak mengambil Tuhan yang lain. Peristiwa ini telah memberikan satu tamparan hebat kepada Raja Dicyanus. Maka dengan itu Dicyanus telah memberikan masa tempoh 2 hari supaya 6 orang pemuda ini bertaubat ataupun kembali kepada ajaran menyembah dewa Jupiter. Tetapi akhirnya mereka telah berpakat untuk melarikan diri. Kemudian Allah telah menunjukkan, iaitu supaya menyembunyikan diri di gua ini. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menidurkan. Di perjalanan mereka telah berjumpa dengan seorang pengembala, dan pengembala itu telah memasuki ajaran Nasrani bersama mereka dan masuk ke dalam gua ini, dan seterusnya mereka ditidurkan selama 309 tahun. Setelah itu mereka telah disedarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana setelah sedar mereka telah bertanya antara satu sama lain, kam labistum? Qalu labisna yaum aw ba'da yaum. Kami telah ditidurkan sehari. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa setengah hari. Kemudian mereka telah mengutus ketua mereka Mak Salmina untuk pergi membeli makanan di bandar, dan bila sampai di bandar, tuan kedai telah melihat duit perak yang digunakan begitu lama, iaitu telah berusia 309 tahun. Maka benda ini telah diambil tindakan oleh pihak majlis bahagian bandar dan membawanya kepada raja, dan seterusnya di situlah maka diceritakan oleh Mak Salmina siapakah diri dia yang sebenarnya, dan raja telah mengerahkan seluruh rakyatnya supaya mendengar apa yang telah diperkatakan. Dan pada masa itu adalah merupakan di mana zaman mereka tidak mempercayai berlakunya hari kiamat ataupun tidak mempercayai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang yang telah mati. Maka ini adalah satu bukti di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan buktinya di mana kemampuan Allah SWT menghidupkan orang yang telah mati dan juga berlakunya hari kiamat, dan peristiwa Ashabul Kahfi ini sebagai bukti yang jelas. Raja seterusnya mengajak 7 orang pemuda ini untuk berada di istana, tetapi mereka telah menolak dan mereka telah menyerahkan diri kepada Allah, dan Allah telah mematikan mereka di dalam gua ini. Dan setelah raja mendapat pengkhabaran tentang kematian 7 orang pemuda bersama Kitmir ataupun anjing tersebut, beliau telah mengarahkan pembesarnya membina masjidah. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-26, terdapatnya ayat berbunyi masjidah, iaitu tempat ibadat.
Di bahagian atas ni adalah merupakan di mana didirikan tempat ibadat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ini adalah batu bersurat yang tertulis padanya perkataan Ar-Rakim sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat, ini adalah merupakan makam tempat Ashabul Kahfi. Ada lebih kurang 7 ya. Tu 2, 3, 4, sana ada 3, yang mana kerajaan Yordania pada tahun 1963 telah mengumpulkan tulang-tulang ni dan memasukkan dalam kita panggil sebagai keranda ataupun tempat pengebumian ni. Ini adalah artifak yang terdapat di dalam gua Ashabul Kahfi yang menguatkan lagi pendapat bahawa berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi ini adalah di Abu Alanda, Yordania. Pakai kamera ini boleh nanti sudah. Ya. Merupakan kawasan di sebelah atas Ashabul Kahfi. Kalau kita tengok di sini ada lebih kurang 4 tiang di dalam ini. Ini adalah merupakan tapak masjid ataupun tempat ibadat yang telah didirikan di zaman berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi oleh pembesar ataupun raja yang memerintah pada zaman tersebut. Ini adalah juga merupakan bukti bahawa peristiwa Ashabul Kahfi itu berlaku di Abu Alanda. Ini adalah kawasan yang dikenali sebagai Wadi Musa, yang mana ianya adalah merupakan satu kawasan pelancongan yang terkenal dan menjadi tumpuan pelancong bagi mereka yang ingin menuju ke Petra. Kebiasaannya akan singgah di sini, dan yang begitu juga mereka yang ingin bermalam, mereka juga akan bermalam di sini dan keesokannya akan pergi ke Petra. Inilah dia kawasan Wadi Musa yang merupakan tempat yang terkenal dalam sejarah di Yordania. Adalah pintu masuk ke Petra, di mana mereka yang ingin memasuki Petra akan membeli tiket melalui sini. Ini adalah permulaan untuk memasuki Petra dan dinamakan sebagai Babul Sikh ataupun pintu masuk Sikh. Apa yang kita lihat di hadapan ini adalah merupakan kubur ataupun kita panggil sebagai cave pengebumian. Itu dikebumikan mayat-mayat zaman Nabatian dulu di kawasan ini, dan mereka tinggal di kawasan kemah. Apa yang kita lihat di hadapannya adalah blok-blok yang di mana ditanam mayat di sini. Pada asal blok ni adalah merupakan batu yang besar, tetapi dihakiskan untuk ditanam mayat mereka di dalam kawasan ini. Dan kita dapati ianya dipanggil sebagai blok penguburan mayat. Terdapat di sini 3 blok yang besar. Yang pertama, kedua dan ketiga. Ini pun adalah kawasan dikuburkan mayat-mayat di zaman Nabataean dahulu. Dan kalau kita tengok setiap batu yang terdapat di sini, terdapatnya lubang untuk mereka memasukkan mayat ke dalam. Baik, apa yang kita tengok sekarang ni, di atas tu dipanggil obelisk, di mana ada 4 tiang, 1, 2, 3, 4. Ianya adalah kawasan dikuburkan mayat, di mana keempat-empat tiang itu adalah merupakan kawasan kubur, yang mana mereka yang dikuburkan di sini adalah merupakan satu kaum ataupun satu keluarga yang kaya di kalangan kaum Nabataean. Adapun di bawah ni adalah merupakan tempat jamuan makan,
yang diadakan untuk memperingati hari kematian yang mereka adakan bertujuan untuk pesta pengumuman mayat. Masuk kawasan Sikh yang merupakan lorong perbatuan untuk sampai ke Khazneh. Ini adalah merupakan kawasan Sikh. Sikh maknanya adalah lorong, di mana di sini berakhirnya yang kita kenal sebagai Babu Sikh, dan sekarang akan masuk kawasan yang kita panggil Sikh. Kalau kita tengok di situ merupakan lorong di mana di atasnya adalah batu-batu yang begitu tinggi yang digunakan sebagai tempat pertahanan kaum Nabatean apabila musuh mereka cuba menyerang, sebagai satu pertahanan kepada mereka. Ini adalah Baitul Il, iaitu rumah Tuhan, di mana dia dibuat untuk memperingati Tuhan Dasura, iaitu Tuhan matahari bagi kaum Nabatean. Adalah saliran air yang digunakan oleh kaum Nabatean untuk pengaliran air mereka ke kawasan kota Petra kat dalam. Inilah dia teknologi yang digunakan oleh kaum Nabatean yang kita tidak terfikir oleh akal macam mana mereka memahat batu-batu untuk dijadikan saliran air untuk kegunaan mereka. Saliran air ini telah diracuni oleh kaum Byzantine, iaitu Rom, semasa mereka menaklukki Petra, iaitu pada tahun 106 Masihi. Ini adalah rumah Tuhan yang dibina oleh puak Nabatean untuk dewa matahari mereka. Ini adalah jalan berturak. Kalau kita dapati yang di bawah ni adalah merupakan binaan yang baru, dan yang di atasnya adalah merupakan binaan asal di zaman Nabatean dahulu. Adalah merupakan salah satu daripada 30 rumah Tuhan yang terdapat di Petra, yang merupakan tempat ibadat kaum Nabatean dan juga kaum-kaum yang lain yang berdagang di sini. Sampai di sini berakhirnya Sikh, dan kini telah sampai ke apa yang dipanggil sebagai Al-Khazneh ataupun perbendaraan, yang menjadi tempat kebesaran ataupun tempat pelancongan utama yang juga dikenali sebagai Mawar Merah. Ini adalah kawasan yang dipanggil sebagai Al-Khazneh ataupun perbendaraan. Dikatakan begitu sebab di bahagian atas tu adalah merupakan tempat penyimpanan harta di zaman Nabatean dahulu. Kalau kita tengok di kawasan tengah tu, itu adalah Tuhan Isis daripada Mesir, iaitu Mesir Purba. Dan di bawah ni kita dapati ada 6 tiang yang menyokong. Yang mana di kawasan dalam ni adalah merupakan kubur raja-raja Nabatean dahulu. Ini adalah merupakan teater Petra. Kalau kita lihat di sini, gulungan Nabatean ini telah memahat batu-batu, bukannya menyusun. Di mana teater ini boleh memuatkan 8,500 penonton dalam sesuatu persembahan yang mereka lakukan. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ana wala aqwa ala nari
habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka.